Kata Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadil mazlum. Yang bermaksud lebih kurang dua orang yang saling mencela dan maki memaki sesama mereka, fa'ala al-badi, maka atas orang yang mula-mula ataupun orang-orang yang ke atas orang yang menjadi sebab berlakunya makian, saling mencela dan maki memaki itu memikul dosa. Semua celaan dan makian yang dikeluarkan oleh dua orang. Malam ya'tadil mazlum, selama mana orang yang dizalimi tidak melampau. Si A dengan si Ali dan si Ahmad sebagai contoh. Katalah Ali menjadi sebab perkelahian antara dia dengan Ahmad. Ali maki Ahmad, wahai orang bodoh, sebagai contoh. Dia kata, kamu ni orang bodoh, sebagai contoh. Ali kata kepada Ahmad. Lalu Ahmad kata, hang pun bodoh juga. Kalimah bodoh yang diungkapkan oleh Ali, diungkapkan oleh Ahmad, dosa dia ke atas Ali, kerana Ali menjadi sebab berlakunya makian tu. Dosa dipikul di atas Ali yang badik, yang memulakan makian tersebut. Kata Nabi, malam ya'tadil mazlum, selama mana Ahmad yang dizalimi kerana dia dimaki oleh Ali, selama mana Ahmad itu tidak melampau. Kalau Ali kata ke Ahmad, oi orang bodoh, Ahmad geram, dia marah, lalu dia kata, hang lagi bodoh pada aku, hang dua kali lebih bodoh, itu dah melampau. Jadi kalau yang Ahmad tu dia kata, dia sebut dua kali bodoh kepada Ali, sedangkan Ali sebut kepada dia sekali saja, maka kali yang kedua sebutan bodoh dari Ahmad itu, Ahmad memikul kesalahan dia. Ahmad menanggung dosa yang dia lakukan sendiri. Itu maksud hadis ni. Kerana itu tuan-tuan sekalian, jauhi sikap yang tidak melampaui batas. Kerana sikap suka melampaui batas akan menjerumuskan kita di dalam lembah dosa. Melampaui batas ni, saya ingat dalam masyarakat kita kena jaga sikap geram, kata silap saya lah. Geram. Kadang-kadang kita ni suka geram. Orang kata kat kita, aku geram sangat, dia kata kat aku sekali, aku balas dua kali. Ketika itu kita berdosa. Ketika itu orang yang membalas itu berdosa kerana dia telah bertindak melampaui batas yang dibenarkan di dalam syarak. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, agama benarkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun membalas kejahatan lah, perkataan yang lebih tepat, membenarkan kita membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Asy-Syura, waliman intasara ba'da dhulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Dan bagi sesiapa yang membela diri, kalau dalam bentuk kita membela diri setelah dia dizalimi, maka tidak ada jalan untuk kita menyalahkan mereka. Maka tidak ada jalan kita nak kata orang yang membela diri itu dia berdosa. Tak ada jalan untuk kita kata dia berdosa. Dia tak berdosa kerana dia membela diri. Demikian juga di dalam surah yang sama, pada ayat 39 tadi ayat 41, pada ayat 39 Allah Taala berfirman, walladzina idza asabatuhumul baghyu hum yantasirun. Dan orang-orang yang apabila dikenakan kepada mereka al-baghyu, kezaliman, orang lain buat kepada mereka, maka mereka hanya bertindak membela diri. Hum yantasirun, mereka berusaha membela diri mereka, lalu mereka tidak dipikulkan dosa. Kerana agama suruh kita membela diri. Sekalipun demikian, kita kena tahu satu perkara, iaitulah jika orang yang dizalimi itu memberi kemaafan, maka itulah yang lebih baik. Orang yang dizalimi, kalau dia membalas ataupun dia membela diri dia, maka orang yang menzalimi dia tak ada lagi kesalahan dengan dia. Macam Ali tadi kan, Ali tadi kata kepada Ahmad, wahai bodoh, wahai si bodoh. Asalnya Ali terpikul dosa satu hal, kerana dia melanggar tegahan Allah, mencela orang beriman. Dia memikul dosa dia dengan Allah. Kedua, kesalahan dia dengan Ahmad. Dia terhutang dengan Ahmad. Iaitulah di akhirat dia kena
selesaikan hutang dia dengan Ahmad, hutang makian dia kepada Ahmad. Tapi kalau Ahmad balas balik, hang yang bodoh, Ali telah terlepas lagi tanggungan dia atas kesalahan memaki Ahmad. Tapi kesalahan dia dengan Allah masih ada. Kesalahan dia dengan Allah masih ada. Dia terlepas kerana Ahmad telah maki dia balik. Ahmad tidak berdosa, Ali pun telah terlepas tanggungan dia dengan, tanggungjawab dia dengan Ahmad. Tapi kalau Ahmad balas kali kedua, hang dua kali bodoh, maka Ahmad memikul dosa yang dia lakukan. Akan tetapi jika Ahmad seorang yang memilih jalan yang paling utama, jalan yang paling dianjurkan di dalam agama, lalu dia diam, dia tak membalas makian Ali, maka Ahmad berhak mendapat pahala di akhirat kelak. Dia boleh ambil pahala dari Ali. Kerana di akhirat, qisas di akhirat, iaitulah sesiapa yang melakukan kesalahan ke atas orang lain, dia perlu bayar dengan pahala. Kerana itu orang-orang yang memilih jalan senyap, tidak membalas ataupun tidak membela diri atas kezaliman yang orang lain lakukan ke atas dia, dia bakal menerima pahala yang berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.